Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Afif bin Muhammad Zamri dari kelas EM3 untuk subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Dalam video ini, saya akan membentangkan assignment dan artikel review saya yang bertemakan ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Untuk assignment yang dilakukan secara berkumpulan dan individu ini, tajuk yang kumpulan saya pilih ialah kepercayaan dan perbuatan khurafat. Secara ringkasnya, khurafat bermaksud perbuatan atau kepercayaan yang berunsurkan perkara dongeng, tahyul ataupun dusta yang menyimpang dari ajaran Islam. Untuk tajuk ini, saya memilih ajaran Azhar bin Wahab sebagai contoh ajaran yang mempercayai dan melakukan perbuatan-perbuatan khurafat tersebut. Sedikit latar belakang mengenai ajaran ini. Ia diasaskan oleh Azhar bin Wahab yang juga menggunakan gelaran yang mulia Raja Azhar Ibni Raja Wahab. Beliau berasal dari Sidang Kiri, Padang Serai, Kedah dan tamat sekolah dari Sekolah Menengah Padang Serai selepas tingkatan 3. Beliau berhijrah ke Kuala Lumpur dan menyertai kumpulan Al-Alqam setelah berkenalan dengan Ustaz Hanafi. Tetapi selepas ajaran Al-Alqam diharamkan, Azhar mengasaskan ajaran Azhar bin Wahab dan menubuhkan satu syarikat iaitu Al-Mansur Holdings Sedurian Berhad bagi menyelidiki aktiviti-aktiviti ajaran tersebut. Kebanyakan pengikut ajaran ini datang dari kumpulan Al-Alqam dan mereka mengamalkan aurat Muhammadiyah seperti yang dilakukan oleh kumpulan Al-Alqam. Ajaran Azhar bin Wahab telah diharamkan di seluruh Malaysia bermula pada 2003. Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh ajaran ini dari segi akidah, akhlak dan syariah. Tetapi saya akan membincangkan yang berkaitan dengan kepercayaan dan perbuatan khurafat mereka. Azhar bin Wahab mengaku boleh berhubung dengan makhluk ghaib. Beliau mendakwa mempunyai kapal terbang ghaib, tentera ghaib, masjid jin dan mempunyai pengawal dalam golongan jin. Beliau juga mendakwa pernah bermusyawarah dengan jin di masjid jin tersebut. Selain itu, perubatan yang ditawarkan oleh syarikat beliau menggunakan cara yang boleh membawa kepada perkara syirik. Contoh, pengikut beliau menggunakan keris yang dipercayai mempunyai penunggu dan upacara rawatan ini dimulakan dengan tawassul dengan menggunakan nama Azhar sendiri. Cara penyebaran ajaran ini adalah melalui perniagaan produk-produk, aktiviti urut refleksi dan perubatan tradisional yang dilakukan di bawah nama Al-Mansur Holdings Sedurian Berhad. Penyebaran ini juga berpunca daripada kecetikan ilmu yang ada pada masyarakat sekarang, terutama dalam bidang agama. Ilmu yang mudah diperoleh daripada internet ataupun di mana-mana juga tidak semestinya benar 100% dan perlulah dikaji terlebih dahulu. Di dalam artikel review, saya membincangkan tentang artikel yang bertajuk Masjid dan Aplikasi Dakwah Terhadap Masyarakat Multi-Etnik di Malaysia. Artikel ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Mariam Abdul Majid dan Dr. Muhammad Yusof Marlon bin Abdullah dari bahagian Jabatan Dakwah dan Usuluddin Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Artikel ini membincangkan tentang peranan masjid sebagai pusat ilmu dan dakwah di samping menjadi tempat beribadah. Yang menarik ialah artikel ini mengemukakan pendekatan dakwah yang berbeza bergantung kepada mad'u, iaitu orang yang menjadi sasaran dakwah. Terdapat dua jenis dakwah yang dibincangkan, iaitu dakwah fardiyah dan dakwah ammah. Dakwah fardiyah ialah dakwah yang mengutamakan individu ataupun mad'u dan kebiasaannya tidak formal seperti ziarah menziarahi, mengadakan majlis atau mengadakan kelas-kelas pengajian kepada individu atau kelompok tertentu. Dakwah ammah pula dilakukan secara umum, iaitu ditujukan kepada orang ramai seperti ceramah, perbincangan, khutbah dan seminar kelas agama. Selain itu, penulis juga mengemukakan medium-medium dakwah yang boleh digunakan. Yang pertama ialah dakwah bi al-lisan.
kata-kata pertuturan atau bahasa. Menurut penulis, dakwah secara lisan ini mempunyai peranan besar kerana ia dapat mengawal emosi manusia. Apa yang saya dapat daripada artikel ini ialah apabila kita ingin menyampaikan sesuatu mesej, kita mestilah mengambil kira latar belakang seseorang itu sama ada dari segi usia, pendidikan, status atau budaya. Penulis membincangkan dalam bahagian ini tentang bahasa dakwah yang boleh digunakan. Bahasa-bahasa dakwah ini telah dirujuk daripada psikologi dakwah oleh Ahmad Mubarak pada tahun 1999. Yang pertama ialah qaulan layyina, yang bermaksud kata-kata lemah lembut tanpa menyentuh perasaan. Bahasa dakwah ini boleh digunakan pada orang yang takabur dan zalim. Kedua ialah qaulan baligha, yang dapat memberi kesan pada jiwa. Kata-kata ini pedas, tajam dan benar dan sesuai digunakan untuk orang munafik. Ketiga ialah qaulan masy'ura, yang mudah diterima dan cepat didengar. Ini sesuai untuk digunakan kepada mereka yang memerlukan bantuan kerana kemiskinan atau perkara lain supaya mereka tidak melakukan perkara kufur. Keempat ialah qaulan karimah, iaitu mempunyai unsur lemah lembut dan penuh kebajikan yang sesuai digunakan untuk orang-orang yang telah lanjut usia. Kelima ialah qaulan sadida, iaitu perkataan lurus dan benar yang disampaikan secara logik. Ini untuk mereka yang selalu berfikir menggunakan logik akal. Dan yang terakhir sekali ialah qaulan ma'rufah, iaitu perbincangan yang penuh manfaat dan mencerahkan minda. Ini apabila seseorang itu tidak mampu memberi bantuan secara material, maka bantuan dari sudut psikologi sudah memadai. Yang menariknya, dakwah secara lisan ini tidak terhad kepada memberi ceramah, membuat perbincangan atau perdebatan. Kesenian dan hiburan seperti puisi, syair, nasyid dan filem yang dapat memberi iktibar juga boleh menjadi medium dakwah. Lebih-lebih lagi apabila diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Oleh itu, menurut penulis, institusi masjid perlu kreatif dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan berbeza kerana terdapat perbezaan di dalam golongan masyarakat. Medium dakwah kedua pula ialah dakwah di Alkitabah, iaitu dakwah melalui penulisan. Medium ini adalah yang paling popular tidak kira zaman. Perkembangan Islam di dunia adalah disebabkan ramai ulama yang berdakwah dengan menulis buku-buku agama. Buku-buku ini telah diterjemahkan dan dijadikan sumber rujukan oleh ramai orang pada zaman-zaman tersebut dan juga zaman sekarang. Pengiriman surat juga boleh dijadikan medium dakwah seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pemimpin-pemimpin negara seperti Kaisar, Raja Al-Najasyi, Pembesar Qibli dan sebagainya. Jadi menurut penulis, masjid boleh menyebarkan buku-buku kepada masyarakat ataupun menggunakan pamphlet untuk memberi info dan nasihat kepada orang ramai. Pamphlet-pamphlet ini boleh diedarkan di mana-mana sahaja seperti sekolah, hospital dan pusat beli belah supaya lebih ramai yang boleh mendapat kebaikan daripadanya. Medium terakhir yang telah dibincangkan di dalam artikel ini ialah dakwah bi al-hal, iaitu dakwah melalui peribadi mulia. Dakwah ini boleh dilakukan dalam bentuk tingkah laku atau usaha yang menunjukkan akhlak yang baik seperti kejujuran, kegigihan, kesabaran, kasih sayang dan lain-lain seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ia juga merupakan perbuatan yang memberi impak yang positif kepada masyarakat seperti gotong royong dan aktiviti untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Penulis membuat kesimpulan iaitu masjid mempunyai peranan yang besar dalam membina sesebuah negara, terutamanya sesebuah negara Islam. Pendekatan dakwah yang berbeza mestilah digunakan supaya mesej Islam dapat disampaikan dengan berkesan kepada masyarakat multi etnik di Malaysia. Kaitannya ialah sumber ilmu yang benar.
Masjid juga mempunyai peranan untuk memaklumkan dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kewujudan ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Jika mempunyai kemusykilan terhadap sesuatu perkara berkaitan dengan agama, masjid boleh dijadikan sumber rujukan dan kesahihannya lebih terjamin apabila nak dibandingkan dengan info dari hasil carian di internet. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.